Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada anak-anak tahun 4 K4 dan juga ibu bapa. Okey, pada hari ini kita akan teruskan dalam tajuk nombor dan operasi melibatkan membundarkan nombor. Jadi pada sebelum saya meneruskan kepada soalan ini dan juga contoh-contoh yang saya ingin berikan, pastinya soalan ini adalah familiar dalam soalan UPSR sebenar. Jadi anak-anak kena ingat cara memudahkan nombor yang mudah. Dia pelbagai cara sebenarnya, bukan ada satu dua cara. Sebenarnya banyak cara. Jadi terpulang yang mana pendekatan yang paling mudah untuk anak-anak faham dan ikuti. Okey, jadi pada hari ini cikgu akan berikan sedikit taklimat ataupun penerangan ringkas kepada anak-anak supaya anak-anak boleh nampak macam mana nak memudahkan nombor. Okey, baik. Jadi kita akan teruskan dengan beberapa contoh. Yang pertama sekali saya akan fokuskan kepada dua kumpulan nombor. Kumpulan nombor 0, 1, 2, 3, 4. Yang kedua 5, 6, 7, 8, 9. Apabila kita nak membundarkan nombor, apabila kita melihat nombor di sebelah nilai tempat yang kita ingin bundarkan, anak-anak apabila nampak sifar 1, 2, 3, 4, kita akan letak di sini di atas nombor yang kita gariskan. Kita akan letakkan sifar. Tiada perubahan. Manakala kalau 5, 6, 7, 8 dan 9, kita akan tambah 1. Sebagai contoh. Selalu kita akan lihat apabila soalan membundarkan nombor ini, dia akan minta contoh puluh terdekat. Baik. Cikgu bagi sebagai contoh. 243. Okey. Apabila diminta puluh terdekat, maksudnya kita akan gariskan puluh. Kemudian di sebelah nombor sebelah kanan, adik-adik kita, anak-anak, kita lihat sini nombor 3. Nombor 3 ada berada di sini. Kan? Apabila nombor 3 di situ, maksudnya di atas nombor yang bergaris kita tambah kosong. Ini sebagai contoh. Jadi di belakang ni secara automatik dia akan jadi sifar. Right? Ini cara yang pertama. Ini cara pertama. Cara kedua, kita tengok cara kedua pula. Cara kedua sebenarnya ada. Kita lihat di ni. Cara yang kedua, cikgu berikan pelbagai cara. Jangan risau. Okey, contoh 243. Cara yang kedua anak-anak, kita buat begini. Secara automatik kita gariskan. Apabila kita nak cari 4 ini yang merupakan nilai tempat puluh, jadi secara automatik nombor di belakang ini kita akan letakkan sifar. Terus jadikan sifar. Apabila kita bulatkan di sini, 3 ini adalah berada di sini. Iaitu automatik sini tidak ada apa-apa perubahan, tambah sifar je. Jadi 4 tambah sifar, 4, 2. Ini cara yang kedua. Nampak Okey, saya pergi kepada satu lagi contoh. Kita pergi kepada ratus terdekat. Okey. Saya bagi satu contoh. Cara pertama. 346. Baik, kita pergi kepada ratus terdekat. Sini ratus, betul Kemudian kita lihat di sini, kita bulatkan nombor di sebelah kanan. 4 berada di kategori kumpulan yang tidak perlu ditambah 1, tetapi tambah sifar. Jadi automatik sini kita nampak di sini, atau kita akan letak sini tambah sifar. 3 tambah sifar, 3. Belakang ni secara automatik jadi sifar. Ini sebagai contoh. Cara pertama Cara kedua, kita pergi cara kedua. Cara kedua,
346. Kita nak cari sini adalah ratus. Jadi apa perlu kita buat? Automatik yang nombor di belakang ini jadikan sifar. Baru kita garis, kita bulatkan nombor 4. Nombor 4 automatik sebab kita kena tahu dia dalam kumpulan tambah sifar. Jadi 3 tambah sifar 3. Itulah jawapan dia. Cuma apabila cikgu nak ingatkan apabila berkenaan dengan membundarkan nombor. Tolong berhati-hati anak-anak apabila kita meletakkan jawapan. Sebagai contoh jawapan, kita dapat jawapan dah 300 300. Kita pun tulis 346 sama dengan 300 apabila kita memudahkan kepada ratus terdekat. Jawapan ini anak-anak adalah salah. Jangan letakkan sama dengan jangan letak sama dengan. Kita boleh letakkan sebagai contoh di sini. Anak-anak boleh letak 346 anak panah 300. Yang ini kita terima sebagai jawapan. Ataupun kita letak terus jawapan. Tak perlu letakkan nombor yang tertera ini. Yang ini tak letak pun tak apa. Terus kepada jawapan yang dinyatakan ataupun yang telah kita perolehi. Okey, itu sebagai contoh. Okey, mungkin cikgu dapat berikan secara ringkas supaya cikgu boleh kurangkan kapasiti video ini untuk memudahkan anak-anak supaya kita tak naklah nanti terpaksa nak download banyak sangat download sangat dia punya kuota, terpaksa gunakan internet yang banyak, jadi kita tak nak ambil space yang banyak. Okey, saya bagi contoh satu. Okey, ini cikgu bagi satu contoh. Okey, contoh kat atas cikgu dah berikan, jadi cikgu bagi contoh yang kedua. Baik. Sekarang kalau kita tengok sini anak-anak, kita pergi puluh terdekat. Saya cikgu letakkan nombor yang baru lah, nampak besar sikit. Ini kita letak 7, 5, sifar, 5, sifar. Okey, baik. Sekarang dia suruh cari puluh terdekat. Puluh terdekat di sini. Kita tengok sebelah dia. Sifar. Apabila sifar dalam kumpulan yang pertama tadi, tambah sifar. Nampak sini kan? So, tambah sifar. Automatik dia akan jadi sifar 5, sifar 5, 7. Nombor yang di hadapan dikekalkan. Okey, kita pergi pula seterusnya. Kat sini 7, 5, sifar, 5, sifar. Okey, kita tengok sini. Dia kata ratus terdekat. Ratus di sini. Ingat kumpulan kedua. Kumpulan kedua, 5 ini berada di sini. Nampak tak 5? Okey, cikgu nak turun kat sini sikit. Okey, 5. Okey, 5 ini kedudukan di sini. Nampak tak 5? Jadi maksudnya di sini dia perlu ditambah dengan 1. Okey, kita pergi kepada soalan semula. Okey, sini bila tambah dengan 1, nampak sini tambah 1. Jadi automatik sini sifar tambah 1, 1. Belakang dia akan jadi sifar 5, kat sini 7. Ini sebagai contoh. Okey, cikgu pergi kepada soalan seterusnya. 7, 5, sifar, 5, sifar. Dia kata puluh kepada ribu terdekat. Ribu terdekat kita letakkan di sini. Tu kita kena tahu nilai tempat. Kalau nilai tempat tak tahu nanti memang tak boleh nak jawab kan? Okey, baik. Kemudian kita pergi sini. Okey. Bulat kat sini. Sifar. Bila sifar, secara automatik dia berada dalam kumpulan yang pertama, dia akan jadi tambah dengan sifar. Sini 5 tambah sifar, 5. Belakang automatik jadi sifar, 7 dikekalkan. Itu sebagai contoh. Okey, baik, kita teruskan kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya 75,050 kepada 10,000 terdekat. 10,000 terdekat. 10,000 duduk di sini. Jadi sekarang kita bulatkan nombor 5 di sebelah kanan. Bila 5 anak-anak di kumpulan yang kedua mesti tambah dengan 1. Kan? 7 tambah 1, 8. Nombor di belakang ni automatik jadi sifar. Itu cikgu gunakan cara yang pertama. Cara kedua, cikgu bagi contoh yang kedua lah. Cikgu bagi contoh yang ketiga lah. Ini ketiga pula. Okey, baik, kita tengok sama-sama. Okey, sini 3, 7, 2, 4, 7. Okey, sekarang kita tengok. Nak cari puluh terdekat. Baik, sini puluh. Ni dia cara yang cikgu bagi tadi, yang cara kedua. Automatik nombor di belakang ni automatik jadi sifar. Belum cerita-cerita lagi ni, terus letak sifar.
Okey, baik, ini 7. 7 ni berada di kumpulan yang kedua. Mesti tambah 1. 4 tambah 1, 5. Nombor di hadapan semua dikekalkan. Ini sebagai contoh. Okey, kita pergi soalan seterusnya. 3, 7, 2, 4, 7. Okey, baik, kita tengok sini. Sekarang kita nak tengok ratus terdekat. Ratus terdekat di sini. Okey, kita garis ini. Ini cara kedua cikgu letakkan. Automatik letak sifar, sifar. Jangan cerita apa lagi. Terus sifar. Kan, senang kan? Kemudian kita tengok sini 4. 4. 4 ni dalam kumpulan yang pertama, iaitu tambah dengan sifar. 2 tambah sifar, 2. Nombor di hadapan kekalkan. 7, 3. Dah dapat jawapan, kan? Okey, kita pergi kepada ribu terdekat. Ribu terdekat kat sini, cikgu akan keluarkan nombor di sini, 37,247. Okey, seperti mana cikgu cakap tadi, kita gariskan ribu terdekat. Automatik nombor belakang jadi sifar, sifar, sifar. Baru kita bulatkan nombor di sebelah kanan ni, nombor 2. Nombor 2 kumpulan yang pertama, iaitu tidak lebih daripada 5 tambah dengan sifar. 7 tambah sifar, 7, 3. Dapat soalan tersebut selesai. Baik, kemudian kita teruskan kepada soalan ini. Okey, baik. Kat sini kita tengok 37,247. Baik. Kemudian kita kat sini kita tengok gariskan rumah kita nak minta pertanyaan 10,000 kan? 10,000 terdekat. Barulah kita gariskan. Automatik kat belakang ni terus letak jadi sifar. Sifar, 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 sifar. Baru kita bulatkan nombor sebelah kanan nilai tempat yang kita nak bundarkan. Jadi 7. 7 dalam kumpulan yang kedua mesti tambah dengan 1. 3 tambah 1, 4. Dah selesai. Nampak tak? Mudah kan? Okey, kalau itu salah satu contoh. Jadi anak-anak nanti teruskan sampai habis. Kemudian kita pergi kepada lembaran kerja yang ke-13. Ini dalam bentuk soalan objektif. Tapi lebih kurang sama je, cuma dia tambah dengan perkataan dan ayat. Okey, baik. Kita teruskan kepada satu contoh. Cikgu berikan kat sini. Okey, tengok elok-elok Okey, bundarkan 66,780 kepada ribu yang terdekat. Ribu yang terdekat. Baik, kita letak sini. 66,780. Dia kata ribu terdekat. Mana ribu? Ribu di sini. Kita gariskan terus atau kita belakang sifar, sifar, sifar. Baik, baru kita tengok nombor sebelah dia, sebelah kanan dia 7. 7 adalah kumpulan yang kedua, lebih daripada 5, jadi tambah dengan 1. 6 tambah 1, 7. 6 kekalkan. Jadi mana jawapan kita? Jawapan kita jadi adalah B. Dapat kan? Okey, bagus. Okey, jadi akan cikgu teruskan. Itu seterusnya anak-anak kena buat ini ada hasil tambah pula. Okey. Bundarkan hasil tambah 6,042 dan juga 2,486 kepada ribu yang terdekat. Okey, mula tambahkan dulu. Kita tambahkan 6,042 kita tambahkan dengan 2,486. Tambahkan dia. Okey, 8, 12, 5, 8. Dah selesai? Belum lagi. Baru kita bundarkan Okey, kita ambil nombor tadi 8,528. Sekarang kita tengok dia kata ribu terdekat kan? Ribu terdekat. Ribu. Okey, gariskan. Automatik belakang jadi sifar, sifar, sifar. Baru kita bulatkan nombor sebelah 8. 5 adalah kategori nombor yang kumpulan nombor yang kedua, iaitu mesti tambah dengan 1. 8 tambah 1, 9. So jawapan kita adik-adik adalah D. Ini sebagai contoh. Dapat buat? Bagus terbaik. Okey, jom. Kita teruskan kepada lembaran kerja yang keempat. Okey, boleh Okey, kita pergi kepada ratus lah ratus terdekat. B, kita pergi pada B. Kita pergi ke B. Okey, baik. Cikgu bagi satu contoh. Kita tengok sama-sama kat sini. Cikgu besarkan sedikit supaya boleh nampak Okey, anak-anak dikasih sekalian kepada ratus yang terdekat. Ratus yang terdekat kita sini ratus ratus. Cikgu jelaskan kat sini lebih lagi lah. 3,520. Okey, dia suruh cari ratus terdekat. Jangan lupa kita terus gariskan, letakkan sifar. Automatik jadi sifar kat belakang.
2AD baru kita bulatkan adalah kumpulan yang pertama, iaitu kita tambah dengan sifar. 5 tambah sifar, 5, 3 kita kekalkan. Jadi jawapannya 3,500. Ini dah. Itu saja. Okey, so cikgu harap pada anak-anak semua teruskan belajar, jangan anggap matematik ini susah. Sebenarnya matematik ini seronok kalau kita tahu kaedah yang mudah. InsyaAllah akan bersama dengan Cikgu Zuraidi di masa yang akan datang. Cikgu akan berikan nota dalam bentuk begini. Itu lebih baik supaya anak-anak lebih jelas bagaimana nak menyelesaikan soalan-soalan tersebut. So adik-adik, anak-anak yang dikasih sekalian, all the best, buat yang terbaik. From zero to hero, from nothing to everything, from nobody to somebody. Okay.